Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam ini sama-sama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala di samping kita niat i'tikaf, dan saya nak baca hubungi yang lepas di kali yang pertama kita baca dulu berhubungan dengan masalah sihir. Karena sihir ni ada sebutnya dalam kitab suci Al-Quranul Karim, baik pun lafaz itu sendiri, baik pun perkara yang berlaku sihir, dan sebut daripada hadis Nabi SAW seperti yang kita telah cerita pada kali yang dulu. Di malam ini saya nak bagi sikit sebanyak apa yang telah nyatakan oleh para ulama Islam, iaitu jenis sihir dan cara pengubatannya mengikut para ulama Islam yang ada tulis dalam kitab-kitab mereka. Jadi mengikut salah seorang ulama Islam yang dia dikenali dari kalangan orang-orang Islam, baik pun di negara Arab, baik pun di negara kita yang Hindu, yang kita ini, iaitu salah seorang ulama, nama dia Wahid Abdul Salam Bali. Dalam kitab dia As-Sarimul Battar, dia wari tulis berapa jenis sihir yang dia himpun sebagai dia mari buat kajian, mari dia buat artisih risalah dia. Dan ada juga jenis-jenis sihir yang tidak disebut oleh atas kita, tapi ada di tempat-tempat kita ini, insya-Allah saya nak bawa lebih kurang sikit sebanyak. Pertamanya, sihir itu ialah namanya sihir apa ni? Sihir mahabbah. Sihir mahabbah ni kita dah pun cerita dah. Sihir ni iaitu sihir nak wis seorang tu kasih kepada seorang. Yang keduanya nama sihir penceraian. Sihir nak wis seorang tu kelahi di antara seorang. Sihir ialah untuk nak menceraikan di antara suami dengan isteri, ataupun nak timbul satu kebencian di antara saudara, maka itu namanya sihir penceraian. Sihir ni adalah berlaku juga dari kalangan masyarakat kita dah ini. Dan satu laginya nama dia juga sihir tipuan. Sihir penipuan ni yang kita duk tengok kadang-kadang, kita hidup, kadang-kadang kita tidur nampak supaya orang mari, kadang-kadang duk bunyi suara dalam rumah, maka itu nama sihir, satu sihir penipuan. Alamat orang kena sihir ni, satu dia suka duk dia seorang diri, dan dia melihatkan benda tu serupa dengan asal. Ulama Islam mari duk tulis dalam kitab dia, apabila berlakunya sihir penipuan, baik pun sihir itu tokai sihir buat satu perkara, kadang-kadang dia semula orang tapi tak mati dan sebagainya, itu juga nama sihir penipuan. Kadang-kadang dia cocok ke telinga, cocok besi dan sebagainya. Maka sihir ni cara kita nak ubat dia nya, yang pertama kita kena baca, kena azan, kena bayi dia. Kalau nampak orang nak main sihir, duk cocok telinga, cocok hidung, duk buah kayu seperti dalam televisi kita tengok tu, kalau lah masa dia nak buat tu kita azan dia. Apa kita membaca ayat kursi
dengan cara berulang-ulang dengan witir. Dan juga kita bacalah mana-mana ayat yang Allah sebut hubungi dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala, maka sihir itu yang akan beradu. Tapi itu kalau lah rumah kita tu, kita duduk kadang-kadang dia bunyi sorang, bunyi kerek pintu buka, kita baik azab dia. Tapi tengoklah kalau waktu-waktu nak ngerik, jangan baik dia lah. Takut tukar buat muka besar. Nama tak ada masuk waktu, kita pergi baik dah nyanyi waktu. Nah, yang keempat, sihir gila. Sihir al-junun. Sihir gila ni kadang-kadang ia berlaku dan pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Orang gila berjumpa dengan Nabi, maka akhirnya baca surah Fatihah dan sebagainya. Jadi cara untuk nak kenal orang yang kena sihir junun ni, hidup dia tu jadi bengong, jadi kacau, mata dia dikerah, tidur tak tentu dan tidak tahu cemas tak cemas. Orang gila lah yang seperti kita kenal tu lah. Cara ubat dia suruh baca ayat Ar-Ruqyah. Nah, saya tak ada orang di sini ayat Ar-Ruqyah. Ayat Ar-Ruqyah ni berapa ayat yang mula dengan Fatihah, ayat japi lah. Ruqyah syar'iyah saya tak bawa sini. Nah, ada diceritakan oleh Ibnu Ahmad ada tu. Baca ayat Ruqyah 3 kali di air dan diberi minum kepada orang kena sihir itu, insya-Allah. Nah, Allah Taala beri sihat. Adapun baca ayat Ruqyah pada air Zam-Zam. Air Zam-Zam kita baca dan setiap kali kita dia minum, kita tolong niat ke dia, semoga Allah Taala menyembuh penyakit sihir dia, adapun penyakit gila dia. Dan hendaklah banyak baca surah Al-Baqarah, surah Hud, surah As-Saffat, surah Taha, surah Rahman dan surah Al-Mulk, surah Tabarakallazi itu, suratul A'la dan surah Al-Kafirun, Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan sihir yang kelima nama sihir lesu, sihir sakit, As-Sihrul Marid. Sihir ni orang kena sihir ni galik dia suka duk sorang diri. Orang kena sihir ni duk dalam rumah. Kalau anak mari pun malu, kalau menantu kau lebih malu lagi. Tak suka sayang dengan orang. Tapi dia semaya yang puasa, dia bayar zakat, tapi dia duk dalam rumah. Tu galik sihir ni sihir lesu. Dan pula dia suka duk diam dan tak suka nak bertemu dengan orang. Dalam fikir dia ni tak suka. Kadang-kadang fikir kat ni, kadang-kadang fikir kat tu. Dan alamat absarnya ia sakit kepala di sebelah atas, di sebelah tangan. Nah, itu dia terasa ini. Cara pembaktian dia mengikut apa dinyatakan oleh wahid balik kita, Syekh wahid balik kita, adalah baca ayat Ar-Ruqyah, kemudian diberi minum dia dan pula tumuk dan berdarah 7 helai. Ya masa Nabi suruh ambil dan darah tu belagar dengan batu. Belagar dengan batu. Ambil air, campur dengan air, dia minum. InsyaAllah Allah Ta'ala menyembuh sihir. Tapi di masa ni tak ada payahlah kita ambil lesung sama kerana hulu dia tu pun batu dan di lesung tu pun batu dah. Dan dia sudah banyak baca surah Al-Qari'ah dan Mu'awizah, banyak baca. InsyaAllah Allah Ta'ala akan sembuh penyakit dia. Dan sekiranya kalau dia ada juga sihir ni orang buat campur dengan benda lain daripada jin lagi. Dia jin tu ya sihir tu, okay, sihir dia ambil jin hatta masuk dalam manusia yang dikandaki oleh orang-orang yang dia suruh buat tu. Kadang-kadang dia bukan hantar jin saja, dia hantar bisa-bisa. Baik pun bisa tu dia ambil debu orang mati, ataupun dia ambil bisa-bisa yang dia boleh ambil itu. Maka untuk nak membatalkan bisa ni, mengikut tuan kita asal yang membatal ni yang kata adalah kita baca ayat Ruqyah dan baca ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mari royak atau batal sihir. Seperti dalam cerita Nabi Musa dan sebagainya. Kita boleh minum dalam air.
ataupun kita baca tak kepala dia. Dan boleh juga kita baca dalam air zam-zam, di dalam minyak zaitun dan menisai madu ada madu lebah, kerana berdasarkan kepada umum hadis dapat menyembuh. Dan yang keenam, satu jenis lagi, jenis sihir suara panggil. Kadang-kadang kita dalam rumah dia panggil Assalamualaikum, kita tengok orang tak ada. Kadang-kadang bunyi atas berabung suara ni. Itu satu jenis sihir yang tuai orang penghuni rumah sangat susah juga dalam rumah, kerana orang kena sihir ni. Alamat orang kena sihir ni satunya dia tu suka sentiasa berulang mimpi ketakutan. Yang keduanya dia mimpi seolah-olah ada orang yang panggil dia. Dia mimpi tapi pun jaga dia pergi, seolah-olah dia panggil. Mimpi kata orang suka pintu, jaga dia buka pintu. Dan ia dengar suara mari duk kecek, mari duk bisik di telinga dia. Dan alamat yang terbesarnya banyak waswas. Waswas. Dan banyak meragu, ada pun rasa syok terhadap saudara-saudara dan kawan-kawan dia. Itu di antara orang yang kena sihir suara panggilan. Cara pengubatan dia juga serupalah dengan sihir yang lain-lain. Yang ketujuh, iaitu sihir sakit. Sakit ni tak sama dengan sakit lesu tadi. Sakit ni kadang-kadang dia sakit kerak masuk di. Kita boleh perhati orang yang kena sihir ni dia berasa menyocok jari kaki, jari tangan. Ada pun cerak berasa serupa dengan pisau, ada pun jarum masuk di betul takati. Ada pun cerak masuk jarum, ada pun pisau berasa serupa masuk duri ikut jari kaki, jari tangan, tah belakang dan sebagainya. Maka itu dah pun termasuk daripada alamat seorang tu yang dah kena satu sihir penyakit. Sihir ni orang kena itu pun nak tarak, makan lalu tidur mengatuk tapi tak nyerah. Cara pengubatan dia mengikut apa dinyatakan oleh Tok Guru kita Syekh Wahid Bali. Dia katakan hendaklah sentiasa baca ayat ruqyah syar'iyah kama dia beri minum. Dan sebaik-baiknya kita bacalah ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah makna ayat japi. Ayat japi ni boleh kita ambil mana-mana ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Kita niat aku japi kerana Allah Ta'ala. Dan sebaik-baiknya kita japi pada air zam-zam, kerana air zam-zam tu ikut apa yang kita niat. Dan dia suruh baca surah Jin 3 kali, dan surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Haqqah, dan mana-mana ayat yang kita ingat kita baca ayat tu. Yang ke-8, sihir, saya nak cepat-cepat ni. Sihir pesing keluar darah. Sihir ni yang kenanya kepada orang perempuan. Jadi apabila seorang perempuan ni ada orang berdeki ke dia, baik pun ada lelaki duk kena ke dia, ataupun ada perempuan benci ke dia, dia jadi isteri muda, tua dan sebagainya. Roliknya apabila dia duduk dengan suami dia marilah uzur, mari istihadah, keluar darah. Betul laki tak ada enggak. Sihir ni satu sihir keluar darah. Ataupun seorang ni keluar darah, mau keluar darah. Ayah kena sihir. Tua segar, tua jangok, bujur, tapi keluar darah. Tak berlaki tak boleh, nak berumah tak boleh. Ini satu orang kena sihir keluar darah. Sihir ni banyak kita sentiasalah berjumpa dengan orang-orang perempuan, terutama orang jenis bermadu. Bermadu ni galak nak kena lah sihir ni. Ya. Allah. Kalau itu cara pengubatan juga dia suruh bacalah. Sepas sihir dulu itu ya ruqyah dan surah Baqarah, surah Yasin, baca di air, beri dia minum. Dan insya-Allah Allah Ta'ala berikan dia bersuka. Yang ke-9, sihir menghalang perkahwin.
Sihir nak sekat seorang tu berkahwin. Kadang-kadang seorang perempuan ni tua tu jangok sesuai lah untuk orang jadi bakar ataupun jadi awati kepada suami siapa-siapa untuk jadi isteri kepada mana-mana lelaki. Apabila orang masuk minta bersetuju nak menikah menentu hari, tak jadi. Lek atas mula bobo nak masuk minta berkira siap, hajak orang tua kita tengok yang keluar pula, tak jadi. Jadi waklah mana tak sewa jadi perkahwinan di antara perempuan ni. Maka itu maknanya sihir main sekat tak sewa menikah. Sihir ni pun berlaku. Dan berlaku bukan di zaman kita, di zaman dulu pun ada berlaku. Dan di zaman sahabat pun ada. Dan di zaman sebelum bangkit Nabi kita pun ada sihir ni. Ya sihir sakar mana berlaku ada hari ni. Kadang-kadang kata lelaki bobo kita tengok perempuan wasa kena, tengok sebelah tak kena, sampai umur 40 lebih nak bini tak boleh lagi. Tak ada orang dia nak. Bobo dia kena, lek perempuan pula tak jadi. Tu. Hidup dia ni. Kita nak tahu akan orang kena sihir ni. Satunya dia sangat takut. Sangat mudah marah. Mudah marah, mudah takut. Dan tidak boleh buat satu keputusan. Dan sentiasa sakit kepala, pening. Makan ubat pun tak hingga, makan farah pun tak jadi kadang-kadang. Dan nak saja tetap dada dia, terutama di waktu petang-petang nak tetap, nak senap dada dia. Lepas tu dia suka fikir benar lebih-lebih. Benar lebih daripada hak otak boleh fikir tu. Dan hidup dia sangat gelisah. Cara membatal dia juga samalah dengan sihir dulu. Itu baca ayat Ruqyah, baca surah Al-Baqarah, baca surah Waqiah, baca surah Kahfi dan Muawizah. Dan hendaklah setiap kali nak tidur tu baca surah Al-Mulk. Dengan selesai adat tidur yang sempurna. Dan sentiasa berwuduk dan tutup aurat. Dan ke-10 pula sihir ni banyak juga, iaitu sihir tutup kedai. Tutup kedai orang lalu dapat kedai kita kata boleh kedai nasi ni, kedai rocek ni, orang lagi beli orang dapat kata kedai, dapat suruh tak buka dan sebagainya. Jadi sihir ni banyak berlaku di kalangan umat kita ni, baik pun di Malaysia dan sebagainya. Kita nak kenal belah mana orang yang kena sihir ni. Alamat orang yang kena sihir ni. Satu, dia mudah bala. Timbul satu kerah perkelahian dalam rumah dia tu. Ada datuk lelaki nak urus bini berkata lelaki tak ada buku. Anak koli jadi kerah jadi timbul satu hara-hara lah kita. Kerana tokai sihir dia utuh sihir dia, utuh jin dia untuk kata kedai muasak dan sebagainya. Maka cara dia buat ni, kalau tempat kita ni ada 3 cara besar buat sihir satu kedai. Satunya harga mahal sikitnya, kita ambil nama tuai kedai tu, pergi beri tokai sihir buat di rumah dia. Betul-betul dia cucuk colok cucuk dia. Hak ni senil lah. Harga mahal. Ku semua salah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia buat dengan pasir, capur dengan debu orang mati tu, dia kita tabur di kedai kita. Yang ketiga, dia buat menyuk. Dia buat menyuk, dia juga menyuk orang-orang mati dan sebagainya. Menyuk ni, kalau dia buat menyuk ni, dia getak di bawah. Kalau meja, getak. Tak sekaligus lah, jadilah. Jin pakai sihir tu, retilah menyuk sebagai penyacir, sebagai penanda tempat jin dia nak duduk. Ni banyak. Kadang-kadang kedai nasi bobo nak makan nasi, nampak ada ular ala nasi. Nasi baru masak ya. Nasi duk panas-panas lagi basi. Ni banyak benda-benda yang nak berlaku dalam masyarakat kita dah ini.
Cara perubatan sihir ni hendaklah kena cari barang yang dia buat. Dicari barang ni pun kena pandai juga. Kadang-kadang kita ramai tu bomo ambil dia pula. Golek kalau barang jalan jebur, ada darah, ada daging, ada menyuk, ada apa tu, golek nak kena hak tu bomo sendiri tu. Goleklah. Jin juga bagi tak. Jin ni lah bagi tak. Dia tunjuk ada betul tu kita sendiri yang gali. Tapi hak tu bomo sendiri, hak tu 1,500, 2,000 dan sebagainya. Hak ni pun banyak juga pakat nak cari makan benda-benda lah. Dan kadang-kadang orang cari makan tu yang bergaya agama. Pakai baju tuknya, pakai stukingnya, pakai bergaya agama. Nah. Tapi dalam keadaan hidup dia tu syirik Allah Subhanahu wa taala. Cari barang ni. Nak cari barang dalam kedai, cari barang awak kena sihir ni 3 cara awak boleh. Satu, kita berdoa dengan Allah Ta'ala, bertawassul dengan doa. Tawassul dengan Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quranul Karim ataupun dengan istighfar di atas kesalahan kita. Kesalahan kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seperti Nabi ada dia buat kesalahan, bertawassul dengan doa. InsyaAllah Allah Ta'ala beri nampak, beri jumpa barang tu dengan cara yang Allah Ta'ala kehendak. Allah ikut dia. Kadang-kadang kita pergi bertemu, kadang-kadang jadi berjumpa, itu serah dah Allah Ta'ala. Tapi kena banyak tawassul, berdoa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita usaha cari. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kata kena usaha cari. Sebab golek orang buat sihir ni, ia ada percemeh golek-golek dia. Ia gali di betul pintu. Kita pergi ukur, dia tak sama tengah. Arah pintu ni, gali lipat 2 tak sama tengah. Gali pintas gitu ya. Golek jumpa. Adapun kita pergi cari, kita baca ayat kursi ke baca ayat mana bos apa betul baru ada tu, timbullah satu pengecemeh tak kita tu. Berasa berdiri belum ngomong ke, berasa nak tengok, tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pengubatannya hendaklah kita banyak baca surah Al-Baqarah, surah Yasin, Al-Mulk, Al-Haqqah dalam rumah kita dengan cara tertib dan suara dengar. Dan sentiasa membaca surah At-Tariq berulang-ulang dengan witir pada ayat 7, 8, 9 dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala tunjuk benda yang kuasa itu. Yang ke-11, sihir curian. Sihir biasa curi barang. Sihir ni kita kawasan kita ni jaga-jaga tapi ada jumpa ni. Sebab berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sendiri duk tunggu wah tamat. Setai buat rupa orang nak minta wah tamat dan sebagainya. Sihir ni kalau di Malaysia nama toyak. Curi. Asal toyak tu arak tu satu kebai curi tu. Sihir ni pun ada banyak berlaku dalam sejarah. Cara perubatan dia kena baca surah Baqarah banyak dalam rumah. Dan seterusnya sihir mando. Sihir mando ni kita apabila seorang tu lekap perut orang perempuan ni 2, 3, 4 bulan jatuh gugur dengan berulang. Golek kena sihir lah. Kalau sekaligus tu sebab dia jadi rubah dan sebagainya. Kalau dia ni lupa mengandung sampai sebulan 2 bulan jatuh. Golek kena sihir. Tapi nak tahunya orang jadi kena sihir ni nak sakit tulang belakang dan tulang punggung. Dan dia ni kesik di waktu petang hari sampai tengah malam. Dan seterusnya satu sihir lagi, sihir sedara pak. Saya nak baca sekat sihir ni. Ada lagi sihir ni. Tertaruh tu setengah. Sihir sedara pak ni, ya sihir ni ada di tempat kita ya. Saya duk jumpa berapa orang tok bomo, tok bidang yang mari duk royak berhubung dengan sihir sedara pak ni. Kita baru reti
Duk dengar di budak-budak orang ni saudara pak. Orang ni saudara pak. Rekahnya orang yang main sihir saudara pak ni dia adalah masuk orang yang terkeluar daripada agama Islam. Sebab amalan dia tu nak bawa kepada kufur dan syirik. Saya baca sini tapi nak ayat atas sebab-sebab banyak. Kita tak langkah-langkah. Iaitu sihir saudara pak ni merupakan satu sihir yang sangat masyhur di kalangan orang perempuan, terutama kepada orang yang melampaui kasih kepada suami dia. Ini orang bermandu juga. Isteri suami dia ada berbilang isteri hari-hari lah buat saudara pak. Saudara pak ni bukan dia pak beradik, iaitu dia pergi ambil darah dia pak telunjuk ni. Ambil darah setitik darah ni, dia boleh gelas, boleh air lah. Nah, dia japi metera dengan cara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kama dia jin pak ekor mari hidup di air tu. Itu dalam kepercayaan orang yang usaha buat sihir saudara pak ni. Hakikat sungguh wallahu alam, tak tahu lah hakikat. Maka jadilah pak ekor jin. Pak ekor jin ni walaupun berlainnya jin, tapi seolah-olah mereka ini pak orang adik-beradik kerana sama-sama makan darah, setitik darah daripada orang perempuan hak ia buat hak awak panggil saya saudara pak ni. Akhirnya jin pak ekor mari duduk dengan dia. Orang kena alamat seorang yang kena, adapun alamat seorang yang main sihir saudara pak ni, goleknya dia jadi benih lah rumah. Dengan tok laki Allah, menantu sama Allah tak awak pula dah. Anak semua berkalah wah dia belakang. Tak kena sihir saudara pak ni. Dan pula dia suka beramal dengan amalan tertentu mengikut khanak jin dia nak. Jin pun dia tidak dengan tipu saya nampak sangat. Ini kena mengatik 1000 kali kan. Semaya malah tapi mengatik banyak. Semaya tadi tinggal langsung. Dan pula dia tinggal masa segala urusan rumah tangga tak ada lihat rumah tangga. Datuk laki dak buat, anak dak buat, dia tak ada lipat dah. Hidup dia sangat cemas hidup dia. Dan orang kena sihir, orang main sihir ni di waktu nak mati dia sangat seksa. Maka cara pembaktian dia juga kena baca ayat ruqyah, nilai air yang meminum, baca surah Al-Baqarah, surah Kahfi, surah Yasin, Al-Waqiah dan Mu'awwizah dan lain-lain ayat lagi. Dan hendaklah orang yang kena sihir ni, misal kata lemuk tua, wak muda, seorang tu juga kena banyak baca surah Baqarah. Paling kurangnya sehari satu surah tu kena habis dalam masa 3 hari. Dan hendaklah ia sentiasa membaca ayat 29 dalam surah Al-Kahfi. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Insya-Allah Allah Taala beri wipah daripada dia tu kena sihir. Itu cara ubat sihir dengan cara yang ulama Islam mari himpun ayat Quran. Dan di sana ada cara perubatan sihir. Apa ada? Ada apa pun? Ada lagi? Banyak ya? Banyak. Perubatan secara perdukunan. Perubatan dengan cara perdukunan ni juga banyak juga berlaku dekat kita. Iaitu tok dukun, tok bomo yang usaha mengadakan berbagai jenis demi untuk nak ubah sihir-sihir yang kita sebut tadi. Satunya dia mengadakan azimat. Azimat ni walaupun ada dari kalangan para ulama Islam yang kata boleh kita guna tulis azimat dengan ayat Quran dan sebagainya. Itu sedikit dari kalangan para ulama Islam. Banyak juga yang kata tak boleh. Itu dengan tulis ayat Quran. Adapun azimat yang kita jumpa dalam masyarakat tempat kita ni kebanyakan tak boleh.
Sebab dia tulis ayat Quran, dia tulis kalau tulis nama alih jin minsok. Kesemua tu saya duk kaji, duk tanya Tok Bidai dan Tok Bomo, itu adalah nama jin. Berarti dia mari duk capur benda tu buat azimah. Itu juga satu perkara yang salah